Assalamualaikum, saya Danish Shazrin bin Nurihan akan berkongsi terkait kefahaman beberapa ayat Al-Quran yang telah saya pelajari. Antara surah yang saya dapat kongsikan dalam video ini ialah surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4, surah Al-Imran ayat 18, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 4 dan surah Al-Waqiah ayat 68 hingga 69. Baiklah, ini adalah ringkasan surah Al-Ikhlas yang saya dapat tafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu Wa Taala tempat berharap, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak yang setara dengannya. Antara kelebihan surah ini ialah dari Imam Bukhari, diriwayatkan daripada Ibu Ash-Sha'ib Al-Khudri, seorang pendengar bacaan surah Al-Ikhlas berulang kali di masjid. Pada keesokan paginya, dia datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan perkara itu kepadanya kerana dia menyangka bacaan itu tidak lengkap. Rasulullah SAW bersabda, "Demi tangan yang memegang nyawaku, surah ini sepertiga Al-Quran." Dari Abu Hurairah anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kajaran surah Al-Ikhlas 1/3 daripada Al-Quran." Sabda Rasulullah SAW, "Sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas, maka seakan-akan dia telah membaca 1/3 Al-Quran." Dari Abu Hurairah anhu, Rasulullah bersabda, "Sesiapa membaca surah Qul Huwallah sehingga akhir ayat, maka seolah-olah dia telah membaca 1/3 ayat Al-Quran." Ayat 1 dalam surah Al-Ikhlas bermaksud, "Katakanlah, ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa." Artinya, katakanlah, wahai Rasulullah SAW, kepada mereka yang bertanya kepada kamu tentang sifat-sifat Tuhanmu, dialah Allah yang dialah Allah yang satu, artinya Esa pada zatnya dan sifatnya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh dijadikan perbandingan dan gandaan. Ini adalah sifat wahdaniyah yang bermaksud sifat yang menafikan al-ta'adud yang berbilang-bilang dan penafian wujudnya sekutu-sekutu. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang kalian kenali dan akui sebagai pencipta langit dan bumi serta pencipta kamu. Ayat ini juga menafikan kewujudan anak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana orang-orang musyrikin beranggapan bahawa para malaikat itu sebenarnya anak-anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 2 bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala tempat berharap. Allah Subhanahu Wa Taala merupakan tempat tergantung dan memohon segala hajat keperluan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja tempat yang mana berkuasa untuk memenuhi segala hajat hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala jugalah tempat makhluk untuk mengadu segala permasalahan, dan semua makhluk sememangnya memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala, namun Dia tidak pula memerlukan mereka. Ini menyanggah keyakinan orang-orang musyrikin Arab dan lain-lain tentang kewujudan perantara atau orang-orang tengah para memberi syafaat dalam hubungan antara Khaliq dan makhluk. Ayat ini juga menafikan kewujudan bapa bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan menafikan bahawa kewujudan Tuhan didahului oleh ketiadaan. Ayat seterusnya, iaitu ayat ketiga, memberikan maksud tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Artinya, tidak akan dilahirkan darinya anak. Tiada suatu pun yang dilahirkan dari Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dia tidak sejenis dengan sesuatu yang lain. Kerana Dia Maha Sedia dan Dia bukan sesuatu yang baru. Tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak berjisim. Ini menafikan kewujudan persamaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala makhluk di muka bumi ini. Dia disifatkan sebagai sedia ada dan yang awal serta menafikan sifat baru.
Ayat terakhir pula bermaksud dan tidak ada yang setara dengannya, artinya tidak ada sesuatu yang sejenis dengannya, tidak ada sesiapa yang menyamainya atau yang menyerupainya dan berkongsi dengannya. Ini menafikan kewujudan teman dan membatalkan iktidat orang musyrikin Arab bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai gandaan dalam setiap perlakuannya, di mana mereka menjadikan para malaikat sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan patung berhala sebagai gandingan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, surah Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'ima bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Terjemahan ayat. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang sentiasa mentadbir seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Abu Umarah Al-Bakhil bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Bacalah Al-Jahrawan, iaitu Al-Baqarah dan Al-Imran, kerana keduanya nanti datang pada hari kiamat seakan-akan awan atau cahaya matahari ataupun seperti burung yang berbulu yang terbang mengelilingi pembacanya. Bacalah surah Al-Baqarah kerana sesungguhnya pembacanya akan berkat dan meninggalkannya adalah penyesalan. Tukang sihir tidak akan mampu menandinginya. Riwayat Muslim. Huraian ayat. Dalam ayat ke-18 surah Al-Imran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada seluruh makhluk tentang keesaannya dan kesaksian bahawasanya tidak ada Tuhan selain Dia yang berhak untuk disembah. Kesaksian itu juga diberikan oleh para malaikat yang mana seperti kita para malaikat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala pada siang dan malam tanpa henti, dan kesaksian ini juga diberikan oleh orang-orang yang berilmu dengan cara seperti menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang dikenali sebagai tauhid, serta menyeru kepada masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang berilmu ini akan menyatakan dan menjelaskan hal ini dengan membawa dalil dan hujah untuk menunjukkan kesaksian terbesar, iaitu kesaksian tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan keadilannya dalam menciptakan makhluknya dan menetapkan syariatnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang Maha Perkasa, yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Tidak lagi Maha Bijaksana dalam menciptakan makhluknya, mengatur dan menetapkan syariatnya dalam segala hal, akidah, ibadah, etika, tindakan, alam semesta dan ciptaannya. Surah ketiga, surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhraja mar'a. Terjemahan ayat. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput rumpai. Kelebihan surah. Imam Muslim meriwayatkan bahawa baginda Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Alaq dan Al-Ghashiyah dalam solat 2 hari raya dan hari Jumaat.
Baginda juga membacakan kedua-dua surah ini untuk sembahyang hari raya dan sembahyang Jumaat yang jatuh pada hari Jumaat. Huraian ayat. Ayat pertama surah Al-Ala ini membawa maksud sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maksudnya sucikanlah nama Allah Subhanahu Wa Taala dari segala sesuatu yang tidak layak baginya, iaitu dengan mengucapkan Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Abu Hayyan berpendapat apa yang zahir dari ayat ini ialah pesucian itu adalah pada nama. Maksudnya hendaklah menyucikan nama Allah Subhanahu Wa Taala dari menamakannya kepada patung dan berhala, misalnya menggelarkan patung dan berhala sebagai Tuhan ataupun ilahi. Ayat kedua pula bermaksud yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta segala makhluk di dunia ini termasuk manusia, dan juga yang menyempurnakan segala makhluk dengan sebaik-baik keadaan, menyeimbangkan jasadnya, meletakkan anggota-anggotanya pada tempat dan menjadikannya sempurna, tersusun, selaras dan stabil. Ini menunjukkan bukti kesempurnaan penciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana. Ayat seterusnya, iaitu ayat ketiga, memberi maksud dan menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk. Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan kadar yang sesuai bagi setiap makhluk, dan dia juga yang memberi petunjuk tentang kadar tersebut dan mengajar bagaimana memanfaatkan ayat ini. Juga membawa maksud Allah Subhanahu Wa Taala menentukan jenis, kategori, sifat, perbuatan, kata-kata dan ajal setiap perkara. Lalu dia memberi petunjuk setiap makhluk kepada sumbernya dan kepada apa yang patut baginya. Dia menjadikan mereka gembira dengan apa yang diciptakan untuknya dan mengilhamkan kepada mereka hal-hal berkaitan keagamaan dan kehidupan duniawinya. Dia juga menentukan rezeki dan makan setiap makhluk, baik manusia atau binatang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga yang memberikan petunjuk kepada mereka keadaan menyara hidup sekiranya mereka dari kalangan manusia, atau memberi petunjuk kepada penjaga mereka sekiranya dari kalangan binatang. Dia mewujudkan manfaat pada setiap benda dan memberi panduan kepada manusia sebagaimana segala benda itu boleh dimanfaatkan. Ayat terakhir pula bermaksud dan yang menumbuhkan rumput rumpai. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan rumput rumpai dan tumbuh-tumbuhan hijau yang menjadi makanan binatang, dan juga menumbuhkan segala jenis pokok dan sayur-sayuran untuk menjadi makanan manusia. Dan surah terakhir, surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumu ma'an allazi tashrubun أأنتم أنذرتموه من المزن أم نحن منزلون. Terjemahan ayat. Selain dari itu, perhatikan pula kepada air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan sebagai hujan, atau kami yang menurunkan? Kelebihan surah ini ialah barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa musibah kekafiran selama-lamanya. Huraian ayat 68 dan 69 surah Al-Waqi'ah bermaksud, selain dari itu, perhatikan pula daripada air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan seperti hujan, atau kami yang menurunkannya? Bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada makhluknya tentang air yang mereka minum untuk menghilangkan dahaga. Sekian apa yang dapat saya rangkumkan dari 4 surah yang telah saya pelajari.